Ya, kita bersua kembali untuk kita bercerita dan berkolerasi daripada keputusan PRK Pulai dan juga Simpang Jeram semalam, menyaksikan YB Suhaizan Kayat dan juga Insinyur Teknologis Nazri Abdul Rahman telah pun memenangi PRK di Pulai dan juga Simpang Jeram masing-masing, membawa bendera Pakatan Harapan dan juga sudah pastinya ini memberikan kejayaan yang cukup membanggakan buat Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut, saya amat bersati untuk kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Khairunisa Issa, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi. Doktor, terima kasih bersama kami pada pagi ini untuk kita mendapatkan respon berkenaan tentang keputusan PRK Pulai dan juga Simpang Jeram semalam. Di Pulai, kita mulakan terlebih dahulu dengan pengundian ataupun statistik keluar mengundi 47.33%, manakala di Simpang Jeram adalah 60.85%. Yang menjadi fokus keutamanya adalah di Pulai ini, yang mana peratusan mengundi adalah di bawah 50%, malah lebih rendah daripada keseluruhan peratusan mengundi untuk negeri Johor 55% pada PRN tempoh hari. Jadi bagaimana doktor melihat kepada keadaan peratusan mengundi yang boleh dikatakan rendah berbanding jangkaan kepada 70 hingga 75%, doktor? Okey, terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita jangka, memang kita jangkakan peratus keluar mengundi adalah sebanyak 70%. Walau bagaimanapun, keputusan semalam, hasil analisis semalam mendapati tidak sampai pun 50% yang keluar mengundi. Jadi, ada beberapa andaian yang kita boleh ketengahkan dekat sini. Antaranya mungkin kebanyakan di antara masyarakat penduduk lokal di Pulai, dan di Pulai lah yang mungkin kurang teruja untuk keluar mengundi. Walaupun semalam kalau di kawasan Johor, di kawasan Pulai itu cuaca agak mendung, kadang-kadang hujan, itu pun boleh menjadi salah satu faktor lah yang menyebabkan kurangnya pengundi yang keluar untuk mengundi. Mungkin ada di antara mereka masyarakat yang umurnya sudah lanjut, kekangan untuk keluar mengundi disebabkan tiada anak-anak yang keluar untuk membawalah. Dan mungkin antara lain yang kita boleh lihat faktor umur, pengundi muda 18 yang kurang berada ataupun duduk di kawasan lokal, di kawasan Dun Pulai, di kawasan Pulai. Dan antara lain mungkin kita boleh katakan ada di antara masyarakat lokal yang masih merasa tidak yakin ataupun kecewa lah untuk keluar mengundi disebabkan oleh keadaan politik semasa hari ini yang mereka katakan atau mereka lihat masih belum stabil untuk meyakinkan diri mereka untuk keluar mengundi. Doktor, seperti yang dijangkakan oleh banyak penganalisis, kalau sekiranya peratusan keluar mengundi itu rendah, ia akan berbalik kepada status quo, kemenangan berpihak kepada Pakatan Harapan. Jadi apakah telahan itu dikatakan tepat untuk kita melihatkan kepada bagaimana pemahaman perspektif keluar mengundi yang rendah dan keluar mengundi yang tinggi mungkin akan memberi sama ada kelebihan kepada Perikatan Nasional maupun kepada Pakatan Harapan, Doktor? Okey, bila kita lihat nanti mungkin kita boleh lihat ada perkaitannya di sini. Mereka yang memang bersedia untuk keluar mengundi, of course mereka ada di antara mereka yang yakin dengan calon yang mereka pilih, dengan calon, dengan parti yang mereka harapkan untuk mewakili suara mereka di Pulai lah. Dan itu yang saya katakan tadi, adanya perkaitan antara peratus yang keluar mengundi dengan peratus jangkaan untuk calon yang calon yang menang lah. Mereka yang keluar sudah pasti mereka ada calon mereka sendiri, calon harapan mereka sendiri, dan parti yang mereka yakin yang mampu membawa suara mereka, yang mampu mendapatkan hak mereka sebagai rakyat di kawasan Pulai. Ya.
Doktor, saya suka untuk melihat statistik secara lebih terperinci berkenaan tentang pertambahan dan juga pengurangan undi kepada calon-calon, khususnya kepada Pakatan Harapan dan juga calon seterunya iaitu Perikatan Nasional. Di Simpang Jeram, pertambahan ataupun perkurangan sebanyak 967 undi kepada calon Pakatan Harapan berbanding dengan Perikatan Nasional bertambah sebanyak 3,980 undi. Manakala di Pulai pula adalah perkurangan untuk calon PHBN sebanyak 48,343 undi berbanding dengan pertambahan Perikatan Nasional sebanyak 8,965 undi. Jadi walaupun kita melihat kemenangan masih berpihak kepada Pakatan Harapan, tetapi kalau melihat kepada angkanya itu perkurangan undi ini, apakah ini merupakan suatu signal ataupun suatu isyarat bahawasanya ada sesuatu yang perlu ditekuni berkenaan tentang pengurangan undi dan juga pertambahan undi yang berlaku kepada pihak di sebelah sana, Doktor? Okey, berbalik semula kepada tahap keyakinan masyarakatlah pengundi terhadap calon dan juga parti. Mungkin kat sini kita boleh lihat bagaimana keadaan semasa hari ini, especially di kawasan Pulai dan kawasan Jeram lah. Penduduk yang keluar mengundi adalah penduduk lokal, kawasan setempat mereka. Mereka lebih tahu, mereka lebih sedarlah, aware dengan apa yang berlaku di kawasan mereka dan sudah pasti apa yang mereka dapat setakat hari ini di kerajaan perpaduan hari ini, adakah mereka mengatakan bahawa kepimpinan kerajaan perpaduan hari ini di persekutuan di Malaysia hari ini mampu meyakinkan mereka untuk mereka memilih calon yang mampu memberikan apa yang mereka boleh dapat dan meyakinkan mereka apa yang mereka akan dapat. Jadi penambahan dan pengurangan itu kita boleh lihat ada pro and con dia. Ada berbalik semula kepada keyakinan pengundi itu untuk mengundi calon dan juga parti yang mereka yakin. Akhirnya masyarakat penduduk lokal akan melihat apa sebenarnya yang mereka akan dapat, apa sebenarnya yang mereka boleh dapat. Sebab akhirnya mereka nak hak mereka, suara mereka didengari dan hak keperluan mereka itu dipenuhi. Okey, baik, apapun yang telah pun diputuskan oleh pengundi dan juga masyarakat yang mengundi di kawasan Pulai dan juga Simpang Jeram, kita